Dengan ini, Dewan Undangan Negeri yang ke-14 telah diisytiharkan sebagai terbubar. Seringkali mengucapkan pemuda membawa suara rakyat dalam isu Citra. Apa lagi perjuangan pemuda? Kita daripada awal lagi, kalau ingat lagi, pemuda bermula daripada zaman kita menjadi pembangkang. Kita orang yang terawal menyuarakan berkenaan dengan isu ISIL. Dan kita memulakan gerakan untuk memahamkan rakyat apa kesan kepada perlembagaan dan struktur asas negara. Kita juga membicarakan banyak isu-isu yang menyentuh soal pembaharuan institusi. Termasuklah pada waktu itu kita menggesa supaya ditubuhkan, kalau ingat waktu itu kita antara yang lantang membicarakan soal RCI tabung haji, institusi rakyat yang perlu dipastikan sentiasa berada pada keadaan urus takbir yang baik. Kita membicarakan berkenaan dengan isu-isu yang menyentuh soal kebajikan rakyat. Sepanjang dalam tempoh kita menjadi pembangkang di bawah kerajaan Pakatan Harapan, dan waktu zaman kita berada dalam kerajaan campuran, pemuda masih kekal lantang atas hashtag pemuda jurubicara rakyat. Kita tidak kira walaupun UMNO dan Barisan Nasional merupakan sebahagian daripada parti yang membentuk kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu, tetapi kita konsisten. Sebab itulah saya sendiri tidak menerima apa-apa juga jawatan dalam kerajaan maupun JLC, kerana kita nak memastikan bahawa suara pemuda itu kekal menjadi suara milik rakyat, bukannya kita akan ada bercampur aduk dengan kepentingan-kepentingan kita tersendiri. Sebab itulah bila zaman Perikatan Nasional dulu kita berhadapan dengan pandemik, dan waktu itu kalau ingat lagi kita antara yang terawal membawa hasrat rakyat berkenaan dengan pengeluaran KDBSP. Sehingga kan saya dituduh, pemuda dituduh sebagai penyokong Datuk Seri Najib, kerana kami seiring dalam menyuarakan perkara ini sehingga dituduh dengan pelbagai tuhmahan seperti janji Puteri Gunung Ledang dan sebagainya. Begitu juga moratorium. Kalau ingat lagi, kita antara yang memberikan pelbagai pandangan keras dan tegas kenapa perlunya moratorium. Pada waktu itu kalau ingat lagi, kerajaan menteri yang sama, Tunku Zafrul mengatakan menteri tidak ada kuasa, dan saya menegaskan bahawa waktu itu lagi bahawa kerajaan Menteri Kewangan ada kuasa di bawah Akta Bank Negara 1991, 2004, di bawah Akta Kementerian Kewangan, yang mana semua ni tertulis. Akta yang terbaru sekali, Akta Perkhidmatan Kewangan FSA 2013, yang memang memberikan kuasa kepada menteri untuk menentukan sesuatu perkara yang ada sangkut paut dengan kepentingan rakyat, terutamanya dalam konteks memberikan moratorium. Dan akhirnya mereka akur kerana bila kita tegas. Begitu dengan KDBSP pada peringkat awal, Tengku Zafrul sendiri tidak mahu yang itu KDBSP, tapi ini Citra. Ramai yang memeluk. KDBSP ini bermula, saya perlu menceritakan segi kronologi. Pada waktu itu pun sama juga alasannya, kita jangan memperjudikan masa depan rakyat. Dan waktu itu juga kita mencatatkan bahawa rakyat tengah susah, ramai yang kena buang kerja, ramai yang terdesak, ramai yang tertekan dengan keadaan kos sara hidup, dibuang kerja, hilang punca pendapatan. Dan alhamdulillah pada waktu itu mereka akur akhirnya. Tapi apabila timbul kali ini, kita minta supaya pengeluaran kali terakhir semacam ada usaha di peringkat kerajaan, khususnya Menteri Kewangan, untuk menggunakan pelbagai bentuk NGO, termasuklah Dewan Perniagaan Melayu, QPAX dan sebagainya, untuk mengatakan bahawa ini tidak boleh, ini akan memberikan kesan kepada masa depan rakyat. Saya beberapa kali menyatakan ini adalah kali terakhir. Apa gunanya kita membicarakan soal masa depan kalau hari ini pun rakyat tak boleh hidup dengan sempurna. Itulah dalam konteks itu pemuda akan terus lantang bersuara, dan kita pun semalam pun saya teks sendiri Datuk Seri Tunku Zafrul sekali lagi buat kesekian kalinya minta dia, sebab apa juga hujah Datuk Seri Tunku Zafrul itu jugalah hujah yang amat berhormat Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri dalam 2-3 kali pertemuan saya dengan dia, beliau berjanji untuk mempertimbangkannya dan berbincang dengan Datuk Seri Tunku Zafrul. Dan saya mendapat gambaran hari ini semacam ada
perundingan dan pertimbangan yang hendak diberikan. Dan saya mengharapkan kerana rakyat memang amat-amat memerlukan. Apatah lagi apabila pelbagai bentuk bantuan yang dijanjikan banyak lagi yang belum sampai, termasuk bantuan banjir. Tapi kena ingat KWSP ini bukan hanya melibatkan golongan yang terkesan dengan banjir. Ada 6.83 juta yang mempunyai simpanan lebih daripada 10,000. Mereka ini amat memerlukan pengeluaran kali terakhir kerana mereka mahu memulakan hidup yang baru. Mereka lah yang golongan yang terkesan selama setahun tak dapat kerja, tak dapat meneruskan kehidupan secara sempurna, dan hari ini mereka ingin memulakan hidup baru. Itu sebab kami di Peringkat Pemuda kami tidak akan berganjak dalam konteks ini.